Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Zizi Muhammad, Saudara Yaumun, Saudara Joka Karim, Saudara Shah Ibrahim, Puan Azmiah Ahmad, Saudara Azawan, Madam K, Saudara Azawan, begitu juga Saudara Zamari LC, Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Shah Ibrahim, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Puan Hajah Comel-Comel, Jebat Pembela dari Kulim Kedah, Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Elias Muhammad, Saudara Ahmad Mab, Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, Saudara Muhammad Paridun, Tukiman, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Azrul Jalil, Saudara Nur Azman dari Pokok Sena, Kedah. Zack Peri-Peri, salam dari Johor katanya. Joka Karim, salam dari Taiping. Saudara Aftam, Saudara Azlin Abdullah Aim, Saudara Muhammad Yusof, terima kasih. Puan Hamidah Kamat, Saudara Cik Pa Mat Noor dari Cik Pa ni dari mana tak tahu saya. Saudara Kamarul Azhari, Saudara Muhammad Kapli, salam Madani katanya. Saudara Fadil Ahmad, Hajah Comel-Comel, Saudara Shah Ibrahim, Chef Haji Saleh, terima kasih. Saya insyaAllah alhamdulillah khabar baik. Saudara Rosli Misyah, Saudara Azli, Saudara Awang Yusof, Saudara Mazlan Khalid, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Fuad Abdul Rahman, apa khabar cikgu? Moga sihat. Saudara Abdul Ghafar Hamzah dari Kuantan. Saudara Fuad Rahman tu sahabat saya panggil dia cikgu sebab dia mantan polis, kemudian jadi wartawan dan menjadi orang popular di TV3. Sekarang berada di Subang Jaya. Moga sihat bersama family. Apa khabar Saudara Hashim Alias daripada Melaka? Apa khabar sahabat? Saudara Muhammad Asri dari Kuantan, Saudara Ramzul, Saudara Zamri Abdullah, Saudara Lim Bonciang, apa khabar? Saudara Abdul Ghafar Hamzah dari Kuantan. Itu juga Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Ramzul, Saudara Azmi Omar dari Mindef, Puan Aminah Kak Minah, apa khabar Kak? Rosmini dari Pontian Johor, terima kasih sahabat malam menemani saya untuk melabun. Sahabat Abu Hassan Mat Tuhak dari Kuala Pilah, Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Saudara Abu Nem, Saudara Kasim Mat Din, salam dari Bukit Sentosa di Rawang, Saudara Fahmi Fadil Amin dari Terengganu, Saudara Pak Chu dari Langkap Perak, Saudara Lim Bonciang, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Abu Nem, Surubidin, Saudara Puan Fatimah Man, salam dari Penang katanya. Puan Faziman, begitu juga Hafizi, waalaikumsalam. Saudara Febi Ismail, waalaikumsalam. Saudara Syaliah Ahmad dari Putrajaya, Saudara Syahrimat, Saudara Yang Maya, Rubidin, apa khabar Bi? Moga sihat bersama pasangan. Saudara Abu Nem, Saudara bin Haji Asyad Sabiran dari Batu Pahat Johor, Saudara Zlim, terima kasih atas doa untuk keluarga saya. Puan Nur Maria, Yon Skyrock, Saudara Yana Man, Saudara Husin Kholdi, apa khabar saudara? Salam cinta damai. Edi Tahir, salam untuk di sana, di sini, di Sinun, mana-mana pun semoga sejahtera katanya. Saudara Puan Mariah Daim, Saudara Ramzul Zul, Saudara Rusini Kurungot dari Sarawak. Abidin, apa khabar Bi? Begitu juga dengan Syah Putra, Mr. BMG, doakan saya, ya Allah, sembuhkanlah segala pesakit stroke Muhammad Akashah Ahmad. Amin, ya Allah, doakan saya. Saya pada Saudara Syah Putra. Syah Putra kena sebab teman-teman, mari kita berdoa untuk Saudara Syah Putra, Mr. BMG, sebab beliau terkena sakit stroke. Segera pesakit stroke Muhammad Akashah Ahmad, mungkin anak dia gamaknya saudara. Saudara Syabuddin Saad, Rom Sabri, salam. Katanya kerajaan perpaduan bertempur sakan dengan puak-puak PAS di utara tanah air. Nampak gayanya begitulah saudara. Saudara Ramzul, Saudara Murzik Yasid, Yang Maya, Syarimat, Azawan, Wan M. Bakri, Raja Kamal, Raja Baizan, bikin salam pada semua pelayar-pelayar berkesempatan pada malam ini saudara. Edi Tahir, wassalam. Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang. Saya tadi, ini Saudara Syah Putra, dia kata, doakan saya. Ya Allah, sembuhkan segera pesakit stroke Muhammad Akashah Ahmad. Amin, ya Allah. Jadi bukanlah Saudara Syah
putera saudara ya. Tapi mungkin anak dia gamaknya. Marilah kita sama berdoa agar penyakitnya segera sembuh. Syabuddin Saad, dia kata Rum Sabri, kerajaan perpaduan bertempurlah mereka saudara. Hani Abdullah, apa khabar? Umi Kalsum, Zainal Ali, Wan Syahrudin, saudara Ridwan, saudara. Begitu juga Fadil Amin. Fadil Amin, semoga dipermudahkan segalanya. Mudah-mudahanlah. Sama-samalah kita berdoa saudara. Bila saya nampak begini terkesan juga saya. Bila dengar ada kawan-kawan kita, rupanya bukan, saya yakin Cik Rosli bukan Shan putera yang sakit, mungkin anak ataupun keluarganya. Kita berdoalah saudara. Sebab itu selalu saya katakan, jagalah kesihatan diri kita dan keluarga kita. Baik saudara, saya harus meneruskan pencerahan pada malam ini. Mana yang tak sempat saya santun, saya minta maaf puan. Saudara semua, mana yang saya tak sempat, saya mohon maaf saudara. Tapi usai pencerahan ini akan saya santuni satu persatu. Baik saudara, hari ini hari Rabu, tanggal 12 Julai 2023. Hari ini merupakan hari yang ke-1210. Virus itu masih lagi berlegar di negara kita saudara. Sebab laporan semalam daripada Kementerian Kesihatan, saya ucap tahniah pada Dr. Zaliha, dapat mengurangkan, sebab semalam jumlah diturun pada 1222 selama tempoh seminggu. Jadi minggu ini kita tak tahu berapa pula, belum ada perkabarannya yang saya perolehi. Dan kita berdoalah agar virus itu segera usai dari bumi bertuah ini saudara. Kita masuk segmen e-commerce untuk berniaga saudara. Carilah rezeki yang halal. Kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar 0113041241 bagi membolehkan saya untuk memberi pencerahan tentang produk ataupun perniagaan anda. Al-Azhar dia masih memasarkan setangih albakulnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Kalau tak dapat berhubungan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Ya saudara, Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti dibuka untuk pesanan. Juga jangan lupa saudara, popiah sirih Lady Maria. Memang sedap saudara, sama-sama melabun, makan dengan rasa gangupnya, pedas dan manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 009-435-1203. Untuk teman-teman di Lembah Kelang, Syauqi Kizinis setelah pun membuka semula pesanan. Anda boleh memesan buah-buahan, buah kiwi, ceri, anggur, semuanya baik untuk makanan harian. Boleh hubungi saudara Syauqi di talian 012-357-5703. Saudara, buah-buahan tersebut boleh dihantar terus rumah anda, tapi hanya untuk di Lembah Kelang. Di luar Lembah Kelang tu tak berupaya lah saudara. Untuk kawan-kawan, teman-teman yang berniaga, tak tahu nak berniaga apa, Puan Roschun, dia mempunyai produk sebab dia sedang masih lagi menunggu teman-teman untuk menghubunginya untuk menjadi wakil di kawasan-kawasan anda. Di mana tidak diperlukan modal, barangnya dah ada. Hubungi Puan Roschun di talian 012-257-5917. Makanan sihat yang berasaskan oats, saudara. Sedap makanannya, mengenyangkan perut, menambahkan tenaga, mengurangkan masalah sembelit, mengimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutrisi dalam badan. Hubungi Puan Ros 012-257-5917. Itulah seketika secara e-commerce. Berniaga saudara, cari rezeki yang halal. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting bagi saya untuk kita hayati. Kita kena ingat, saya bukan da'i, jauh sekali sebagai ustaz. Cuma saya menerima culipan teman-teman yang saya rasa sesuai untuk saya baca agar kita dapat menghayati culipan ini saudara. Kerana menurut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, rasa kasih sayang tidak akan dicabut kecuali daripada orang yang celaka. Artinya baginda Rasulullah begitu menghina mereka yang telah dicabut rasa kasih sayangnya. Ini adalah hadis daripada Sunan Tirmizi. Hadis Hasan, saudara. Yang celaka itu kerana mereka melakukan perbuatan yang keji, saudara. Jadi, saudara, Allah menganugerahkan sifat kasih sayang kepada sesiapa yang dikehendakinya. Saudara, Allah juga akan mencabut sifat kasih sayang daripada seseorang yang melakukan perbuatan keji. Itulah yang dikeji oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana mereka suka melakukan kemaksiatan.
Perbuatan keji adalah seperti memfitnah, mengumpat dan mencela. Termasuk juga segala perbuatan yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW itu murka kepada orang sedemikian. Ya, saudara, mereka ini akan menghilangkan perasaan kasih sayang kepada orang lain dan boleh menjadi penyebab kepada perbuatan yang memutuskan hubungan ukhuwah dan silaturahim, saudara. Kerana Salman Al-Farisi menyatakan, jika sifat kasih sayang dicabut, bermakna sebahagian dari imannya juga akan dicabut. Maka jika sudah demikian, dia tidak akan menemui jalan Allah melainkan dalam keadaan yang ditemani oleh para syaitan yang dilaknat dan suka melaknati. Jadi oleh itu saudara, pupuklah rasa sifat kasih sayang dalam diri kita terhadap orang lain secara berterusan agar ia menjadi akhlak terpuji dan mengukuhkan iman kita. Itulah seketika saudara, culipan dalam segmen Naluri Kehidupan. Kita santun pula tentang mutiara kata saudara. Ketika diberi nikmat, kita bersyukur. Ketika diuji dengan bala, kita bersabar. Sesungguhnya, nikmat bukanlah kejayaan dan bala bukanlah kegagalan. Orang yang benar-benar bahagia ialah ketika mana dia mampu bersyukur sewaktu diberikan Allah nikmat dan bersabar sewaktu menghadapi musibah. Itu keadaan saudara. Saya harap saudara kita semua bersabarlah. Kalau ada ujian dalam hidup ini, kita bertabah. Dan kalau kita mendapat peluang dan sebagainya, bersyukurlah kepada Allah SWT. Kerana rezeki itu datangnya daripada Allah SWT, saudara. Kita santun pula pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, tergagap-gagap anak Pak Jalih, takut tersalah waktu bicara. Jangan dianggap Melayu tak boleh. Tengok sajalah kemajuan negara. Jadi maksudnya Pak Nazil ni dia menyanggah. Banyak orang mengatakan Melayu tu pemalas, Melayu tu begitu, begini. Jadi kata Pak Nazil, jangan dianggap Melayu tak boleh. Jadi tengok sajalah tentang kemajuan negara. Sejak kita mencapai kemerdekaan negara, kita memang maju, saudara. Itu pandangan Pak Nazil yang memberi kiasan melalui pantunnya. Tambah Pak Nazil, saya suka Pak Nazil ni sebab dia ada pantun ni, pantun 3 perkataan dalam satu baris. Pantun 4 rangkap, saudara. Kata Pak Nazil, abang mengalun lagu, suaranya turun naik. Buat jangan ragu kalau perkara baik. Jadi retinya saudara, kalau perkara itu baik, jangan ragu-ragu, laksanakanlah saja. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu menarik bagi saya. Saudara, saya masih lagi mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kita bimbang, kalau wang negara dibelanja tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel pelbagai, saudara, saya ingin berpesan bahawa semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak mampu bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam channel. Kerana ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya hanya sekadar memberi informasi. Bila saya memberi pandangan, memberi curahan atau memberi kenyataan, saudara, kita mesti berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Prinsip ini kita pegang, saudara. InsyaAllah tak ada masalah jadinya, saudara. Dan kalau anda nak menyantuni, tak ada masalah. Nak masuk dalam wall saya ni pun boleh, saudara. Tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan secara harmonis. Ingat, saudara. Saudara, saya mendapat kenyataan daripada Kementerian Kewangan bahawa alhamdulillah harga untuk semua jenis petrol dan diesel kekal sehingga 19 Julai mendatang. Harga RON 97 kekal pada RM3.37, manakala RON 95 RM2.05 seliter dan diesel pada RM2.15 seliter. Saya harus memberikan pencerahan ini, saudara, kerana kadang-kadang orang mengatakan harga minyak naik dan sebagainya. Tidak. Pimpinan kerajaan, khususnya di Kementerian Kewangan, akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta ia akan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Itu demikian kenyataan daripada Kementerian Kewangan, saudara. Dan usai memberi kenyataan tentang kedudukan harga minyak, nampak gaya secara dunia terus membahang.
Tujuan saya memberi kenyataan ini, saudara, kerana bila saya dapat laporan daripada Reuters, daripada AFP dan berita-berita agensi berita luar negara, supaya kita memahami keadaan dunia sekarang, saudara. Dunia terus membahang, saudara. Contohnya macam di Amerika, di kawasan Gurun Pionik, saudara, gelombang panas melanda wilayah barat daya Amerika Syarikat di Arizona, di Nevada, New Mexico dan selatan California minggu ini dengan catatan suhu melebihi 37 darjah Celsius. Negara barat, saudara, kalau lebih 30 darjah Celsius pun dah mengelupu. Ini kan pula 37 darjah Celsius. Kita dalam minggu lepas, kita sampai mencecah 35 darjah Celsius. Itu pun, saudara, kelang kabut. Bagaimana di negara Amerika sekarang. Jadi, amaran gelombang haba telah pun dikeluarkan dengan jangkaan bahawa tidak akan berlaku hujan selama 2 minggu di daerah-daerah tersebut. Dan dalam keadaan begini, mereka meramalkan besar kemungkinan seluruh kawasan di benua Pionik dirasakan seperti kota mati, di mana aktiviti luar, selalunya mereka mengadakan konsert dan sebagainya, dibatalkan di kebanyakan tempat. Malahan, saudara, semua restoran-restoran ataupun saya panggil restorante, restoran di Amerika dibekalkan dengan alat penghawa dingin. Negeri sejuk terpaksa membekalkan alat penghawa dingin kerana cuaca begitu panas, saudara. Bila di Amerika panas, di India pula hujan lebat. Itu, saudara, saya pun tak tahu bagaimana keadaan dunia sekarang, saudara. Dunia semakin membahang, dunia semakin dalam keadaan tidak menentu. Saudara, selama seminggu dah hujan berlaku di India, saudara. Sebab itu akhirnya, saudara, apabila berlaku hujan dan mengorbankan lebih kurang 14 orang, saudara, selama 12 orang rakyat Malaysia yang berada di India telah pun terputus hubungan dengan keluarganya. Jadi sebab itu Kementerian Luar melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi sedang menyelaras usaha dengan pihak berkuasa tempatan bagi mengesan sejumlah 12 orang rakyat Malaysia yang hilang, tak tahu ke mana, nak dihubungi tak dapat. Kerana ramai keluarga mereka cuba berhubung, terputus hubungan. Bagaimanapun menurut Wisma Putra, dalam satu kenyataan, kumpulan tersebut tidak dapat dihubungi berikutan fenomena hujan lebat yang melanda wilayah utara India sejak 9 Julai lalu. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Delhi dimaklumkan bahawa kumpulan itu katanya sedang menyertai ekspedisi pengembaraan di Hamta Pass, Himachal Pradesh di India. Bagaimanapun, pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia akan terus memantau perkembangan di Himachal Pradesh. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular dinasihatkan untuk berhubung terus dengan pihak Suruhanjaya menerusi talian ini di India, saudara. 91-859-55-50594. Saudara, ini di New Delhi, saudara. Sebab itulah, saudara, rakyat Malaysia yang mahu pergi keluar negara dinasihatkan bila sampai saja di negara tersebut berhubunglah dengan kedutaan supaya bila berlaku sesuatu musibah maka dapat segera dihubungi dikesan anda berada di mana. Contoh-contohnya di negara yang bergolak macam mana di Rusia, di Ukraine, begitu juga di Perancis. Perancis sekarang, saudara, dalam keadaan tidak menentu, rakyatnya tunjuk perasaan dan sebagainya. Macam di Belanda apabila Perdana Menterinya meletak jawatan, di Norway, di England juga sekarang ni sudah berlaku unjuk rasa dan mereka yang berada di negara-negara tersebut diminta segera menghubungi kedutaan. Termasuklah kalau pergi ke Amerika pun, saudara, hubungi pejabat kedutaan supaya mudah dikesan ataupun diberi bantuan jika berlaku sesuatu musibah, saudara. Okey, saudara, itu di luar negara. Kepada mereka yang mahu melakukan pengembaraan, tak ada masalah, tetapi pastikan anda menghubungi pihak kedutaan. Saudara Ikhwan, Assalamualaikum, warga UMNO El Nino tahun ni berat katanya. Sama-sama lah kita tunggu, saudara. Ada lagi, saudara, banyak lagi masanya. Hari ini sesuatu yang agak menggemparkan apabila pihak polis, ini menurut kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa katanya pihak polis telah pun memberkas bekas peguam Satu Malaysia Development YMDB Jasmine Loh Aiswan pada hari Jumaat yang lalu, minggu lepas, saudara. Sebelum itu dan sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis daerah Dang Wangi bagi membantu siasatan. Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution,
perintah reman turut dikeluarkan kepada wanita tersebut sejak 8 Julai lalu. Saya dah 4 hari dah. Jadi perintah reman itu adalah atas siasatan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Sekaligus, Polis Diraja Malaysia tentunya mempunyai beberapa perkara yang perlu untuk disiasat. Jadi bukanlah katanya kes YNDB ini pihak kerajaan mendiamkan diri. Tak betul tu saudara. Sebab itu kita tunggu. Tunggu. Jangan buat keputusan. Segala-galanya sedang diperhalusi satu persatu. Saya melihat apabila seorang demi seorang rakan-rakan Jolo itu sudah diberkas. Dan terbaru apabila Jasmine Low Aiswan itu merupakan peguam penasihat kepada syarikat YNDB, saudara. Kerana pada November dulu, tahun 2021, sebelum diberkas pada November 2021, pendakwa raya telah pun memfailkan notis usul melucutkan hak dua kereta iaitu Audi dan Volkswagen New Beetle, wang berjumlah 22,600 serta sebuah kondominium di Mont Kiara milik Jasmine. Dan Jasmine dikatakan seorang daripada sekutu rapat ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Jo atau Jolo yang turut terbabit dalam skandal kewangan 1MDB. Saudara, saya nak jelaskan saudara, skandal 1MDB ini bukan baru berlaku. Dia mula telah pun menjadi isu polemik sejak daripada tahun 2012, saudara. Itu keadaannya, bukannya bila bercara Datuk Najib baru dia, tidak. Dia polemik 1MDB ini sejak 2001 dulu. Itu keadaannya. Cuma hari ini juga saya dipahamkan bahawa seorang, ni satu lagi, saya nampak gayanya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang kerajaannya begitu serius untuk membentas gejala rasuah ataupun korupsi. Kerana hari ini saya diberitakan dari Putrajaya, seorang bekas pegawai khas pada menteri telah pun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disyaki meminta wang rasuah berjumlah 25,000 daripada seorang individu. Katanya adalah wang sogokan itu sebagai dorongan untuk mendapatkan surat kelulusan permohonan taraf kewarganegaraan. Ini keadaannya saudara, orang susah, orang minta tolong, maka mereka minta wang sogokan dan sebagainya. Menurut sumber, lelaki berusia dalam lingkungan 40-an tahun itu ditahan jam 5 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ipoh Jabat SPRM Putrajaya. Suspek yang juga penjawat awam disyaki telah meminta wang rasuah daripada seorang lelaki tempatan yang membuat permohonan taraf kewarganegaraan terhadap anak kandungnya pada tahun 2019. Jadi pada Jun lalu, suspek telah menghubungi individu tersebut yang memohon taraf kewarganegaraan bagi anaknya sejak tahun 2015. Ya, warga negara tersebut, anaknya tak dapat kewarganegaraan. Dia adalah warga negara. Jadi kata lelaki tersebut, kata ceritanya lah, dia akan membantu, tapi bayarlah 25,000. Ya Tuhan. Itulah keadaan saudara. Dan suspek akhirnya memaklumkan bahawa surat kelulusan permohonan taraf warga negara telah ada padanya. Hebat hubungan dia ni. Dia sebagai pegawai khas pada menteri, saudara. Dan meminta individu terlibat membayar wang berjumlah 25,000 sebelum menyerahkan surat kelulusan itu. Penahan suspek dibuat hasil pendedahan dan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar SPRM menyiasat berhubung amalan rasuah oleh segelintir pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi susulan penahan itu, Magistrate Irza Zulaikha Rohainuddin telah membenarkan suspek diraman selama 3 hari bermula semalam setelah pihak SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Sementara itu, Pengarah Bahagian Perisikan SPRM, Datuk Azmi Kamurzaman, mengesahkan penahanan lelaki tersebut bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Jadi, pegawai menteri itu bukan menteri sekarang, menteri yang lalu. Aduh. Saya dah cakap semalam saya berderit macam mana kata Datuk Anwar Ibrahim. Anda bercakap soal korupsi dan sebagainya, tunggu. Akan berderitlah nanti, akan ke mahkamah, berderitlah nanti menjadi kluster mahkamah. Saya nampak bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim serius kali ini. Serius saya nampak bahawa beliau akan memerangi korupsi ini sampai ke akar umbi.
Cuma sekarang ni, saya tiba-tiba tak habis lagi rupanya. Saya ingat isu 2 tanah di Terengganu tu dah usai. Tiba-tiba hari ini tular lagi di media sosial bagaimana misteri 3 lot tanah milik Perbadanan Pembangunan Ekonomi milik Kerajaan Negeri Terengganu PMIT katanya pada 13 Oktober 2015 kerajaan pimpinan Datuk Samsuri telah membeli 1 lot tanah bagi tujuan pembangunan dengan harga lebih RM930,000. 3 lot tanah sebut saudara. Tanah sebut terletak di lokasi yang agak strategik dalam kawasan Bandar Kuala Berang di Terengganu saudara, iaitu di hadapan pejabat daerah Hulu Terengganu dan ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu katanya. Tanah itu kemudiannya dipecahkan kepada 3 lot. Lot 50136, 50137 dan 5038 pada tahun 2017 untuk pembangunan hartanah atau sewaan perniagaan. Dan PMIT mengeluarkan iklan request for proposal kepada pihak yang berminat untuk menyewa tanah tersebut pada Oktober 2018. Bagaimanapun pada 15 Oktober 2019, 2 lot tanah itu iaitu 50136 dan 50137 telah ditukar hak milik kepada Puan N.A. Yang beralamat di Kuala Berang, saudara. Saya tak boleh ceritakan nama penuh. Nanti saya kena saman nanti, saudara. Dan lot yang ketiga juga turut bertukar hak milik kepada individu yang sama pada 4 Jun 2020. Artinya, semua tanah itu milik pada Puan N.A. Yang agak menjadi misterinya, Puan M.A. ini adalah isteri kepada seorang mantan Esko Kerajaan Negeri Terengganu. Dan beliau juga ada kaitannya dengan PMIT. Jadi dalam keadaan begini, saya kira Suruhanjaya Pencegahan Rasuah pasti akan masuk menyiasat tentang kedudukan tersebut. Sebab itu saya kata, saudara, akan berderet lagi orang politik yang dibawa ke muka pengadilan. Saya tak boleh nak cerita secara jelas semua, saudara. Kerana benda ini masih dalam siasatan. Hanya sekadar bila ditularkan benda begitu, saya baca pun saya berhati-hati. Saudara, saya tak boleh menerjah atau menyatukan hukuman, saudara. Bagi saya satu saja, siapa saja yang disiasat oleh SPRM, kita harus berlapang dada tunggu. Jangan kita mengatakan dia bersalah, biarlah mahkamah menentukan. Sebab itu banyak teman-teman bertanya dengan saya, bagaimana dengan kedudukan semalam perbicaraan Presiden PBM Tan Sri Muhyiddin. Kenapa saya tak mengulas dengan lebih lanjut? Kerana katanya ada 4 tuduhan melibatkan wang ratusan juta. Saya kata saya tak boleh mengulas. Kerana perbicaraan masih berjalan dan keputusan tentang perbicaraan tersebut akan diketahui pada 15 Ogos. Kita biarlah mahkamah buat keputusan. Jangan kita mewujudkan persepsi yang bukan-bukan. Kita harus adil, saudara. Selalu saya tekankan, no one is guilty unless proven by the court. Tidak boleh kita menjatuhkan hukuman seseorang itu bersalah, melainkan setelah dibuktikan oleh mahkamah. Saya agak begitu, saudara. Jangan kita dengar saja terus jatuh hukum. Sebab itu bila saya dapat keadaan ini, sebab saya kata misteri. Misteri bagaimana tanah itu boleh dipindahkan. Sedangkan tanah itu adalah milik kerajaan negeri. Dan dipindahkan pada orang yang ada hubung kait. Ini yang dikatakan kroning. Di sinilah peperangan atau usaha yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan Kerajaan Madani untuk membentras KKN dari dulu lagi, saudara. Korupsi, kronisme dan nepotisme. Bila ini berlaku ketirisan, berlaku ketidakadilan pada rakyat. Jadi wang, harta rakyat kadang-kadang dirampuk sebegitu mudah oleh mereka yang mempunyai kuasa. Mungkin sebab itulah mereka berlumba-lumba untuk menggapai, nak mendapatkan kuasa untuk mencari kedudukan. Jadi bila mereka nak mencari kedudukan, layanannya ataupun saranan kononnya demi rakyat. Demi bangsa, demi itu, demi ini. Akhirnya bila rakyat terpesona dengan unjuran yang mereka lakukan, diangkat sebagai pemimpin, apa yang terjadi? Satu demi satu kejahatan berlaku. Bagaimanapun kita harap biarlah semua itu diadili oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Okey, saudara, kita lega-legakan sedikit, kita tengok sebelah negara jiran kita.
Ini perlu saya jelaskan juga, saudara. Rupa-rupanya sekarang ni, calon Perdana Menteri Thailand, partinya menang. Tapi masih belum menang seabsahnya. Sebab dia cuma dapat lebih kurang 312 kursi saja. Sedangkan diperlukan 360. Dan apabila beliau memerlukan sokongan daripada para senator, besok adalah hari pengundian. Dan hari ini, dari Bangkok, saya menerima berita mengatakan calon Perdana Menteri Thailand, iaitu Pita Limjaroenrat. Akhirnya, Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun menggantung kemenangannya dan dikatakan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen selepas SPR membawa kesnya ke Mahkamah Perlembagaan sehari sebelum parlimen mengadakan pengundian untuk memilihnya sebagai Perdana Menteri yang baru. Jadi saya melihat besar kemungkinan, saudara, kalau boleh elakkan untuk kita berada di kota Bangkok, kerana besar kemungkinan ini akan mengundang masalah di kota Bangkok. Teman-teman, kalau ada berhasrat hujung minggu ni nak pergi ke negara jiran tu, tunggu dulu. Kerana keadaan belum tahu lagi. Apabila SPR memutuskan untuk merujuk kes pegangan saham Pita ke Mahkamah Perlembagaan. Kerana di Bangkok, di Thailand, seseorang yang nak bertanding jawatan, dia tak boleh memegang apa-apa jawatan dalam syarikat. Berbeza dengan kita, saya. Dia katanya Pita memiliki lebih kurang 42,000 saham dalam syarikat awam yang disenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur, Bursa Saham di Bangkok. Itu syarikat ITV ketika beliau mendaftar untuk bertanding pada pilihan raya umum 14 Mei lalu. Jadi, undang-undang Thailand, saudara, individu yang memiliki saham dalam syarikat media dilarang bertanding dalam pilihan raya. Dalam satu kenyataan, SPR Thailand memaklumkan pihaknya akan merujuk kes Pita kepada Mahkamah Perlembagaan dan mengesyorkan beliau digantung sebagai ahli parlimen sementara menunggu keputusan mahkamah. Jadi tindakan SPR ini berkemungkinan akan menyemarakkan lagi ketegangan politik di Thailand. Kerana parlimen akan mengundi Perdana Menteri baru dalam masa kurang daripada 24 jam. Sebab itu saya nasihatkan anda bertenang. Jangan rasa nak bercuti ke Bangkok, tunggu dulu. Keadaan belum tenteram lagi. Jadi hari ini banyaklah saya dapat kiriman tentang Pita mengatakan dia dah berhenti. Retinya sekarang ni, kita ni banyak juga wakil rakyat kita yang mempunyai saham dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Ramai. Apakah mereka itu layak untuk bertanding sebagai ahli parlimen? Apakah mereka layak sebagai bertanding untuk ahli luar negeri? Negara kita tidak mempunyai undang-undang untuk menyekat. Thailand tak boleh, saudara. Begitu juga nampak gaya sekarang pergolakan masih lagi berlaku. Negara jiran kita seperti di Myanmar, rupanya dah masuk 3 tahun. Junta tentera melakukan rampasan kuasa di Myanmar, masih belum dipulihkan demokrasi di Myanmar. Sebab itu menurut Aung San Suu Kyi yang menjalani hukuman tahanan selama 30 tahun. Aung San Suu Kyi dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun selepas rampasan kuasa tentera menggulingkan kerajaan Liga Demokrasi Kebangsaan sejak 2021. Dah masuk tahun ketiga dah, saudara. Belum ada nampak sinar demokrasi di Myanmar. Sebab itu dunia mula resah. Persidangan antarabangsa juga sudah pun membicarakan persoalan di Myanmar. Selepas Myanmar nampak gayanya Thailand lah tak kena gaya, saudara. Itu keadaannya. Baik, saudara. Itu untuk rehat-rehat seketika. Tenangkan fikiran, kita tengok. Sebab apa? Saya menceritakan pada anda apa yang berlaku di luar negara untuk jadikan satu perbandingan. Negara kita walaupun dalam keadaan kita menanti menghadapi musim pilihan raya di 6 buah negeri, tapi taklah seteruk negara luar. Negara luar sekejap tentera ambil alih. Negara sekejap rakyatnya melakukan unjuk rasa. Kita tak ada, saudara. Kita masih bebas. Saya lihat masih banyak lagi pentas-pentas politik muncul di seluruh negara di mana para pemimpin parti-parti politik mula berkempen. Sepatutnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh lagi sebab belum. Sebab mereka cuma boleh berkempen selepas sahaja penamaan calon dilakukan. Apabila SPR Pilihan Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan calon-calon bertanding dan RIP pilihan raya itu dikemukakan, barulah boleh berkempen menggunakan lambang dan sebagainya. Ini tidak, saudara. Di mana-mana pun, saya tak kata Parti Mangkang, UMNO, Barisan Nasional
Pak Peraduan pun buat juga. Malam ini berada di Bukit Melawati katanya. Aduh, hai. Sepatutnya dalam keadaan sekarang ni, kalau nak buat lah ini pelancaran, boleh. Tapi tak perlu nak pasang gambar banyak-banyak, bendera, saudara. Ini keadaan saya rasa. Semua ini mengundang masalah. Sebab sekarang ni kita buat countdown, saudara. Sekarang ni. Kita menanti sekitar 17 hari lagi, saudara. Hari penamaan calon dan 31 hari mengundi. Kita mulakan countdown daripada hari ini, saudara. Mulai saat ini, kita menanti 17 hari, hari penamaan calon dan 31 hari untuk mengundi. Ingat, saudara. Tapi, ini saya nak bercakap, saya nak berpesan pada warga, khususnya warga UMNO. Sebab saya orang UMNO. Kalau saya beri kritikan ini, kena dengar, bagi pandangan ini bukan membenci, saudara. Bila saya memberi pandangan, kerana saya melihat kadang-kadang banyaklah mereka yang dulu begitu setia dengan parti, rupa-rupanya apa yang mereka lontarkan, kesetiaan itu hanya sementara saja. Bila mereka mempunyai jawatan dalam parti, kita harus setia. Saudara kena setia, kasih dan sayanglah pada UMNO. Apabila mereka disingkirkan daripada UMNO oleh kebejatan tindak tanduk mereka sendiri, maka UMNO diserang bagai nak gerak. Adakah ini satu tindakan yang adil, saudara? Sebab itu saya katakan, sebuah kapal, macam saya kata semalam, sebuah kapal itu tidak boleh tenggelam walaupun ia berada di atas air. Kapal yang berlayar di atas air tidak boleh tenggelam, melainkan air itu masuk dalam kapal. Air boleh masuk dalam kapal apabila ia ditebuk. Dibolehkan apabila adanya para pengkhianat ataupun parasit yang melakukan tebukan tersebut, maka air masuk dalam kapal, maka tenggelamlah kapal itu. Inilah yang dialami oleh UMNO. Orang yang dalam UMNO sendiri, yang kononnya berjuang untuk UMNO, sayang dengan UMNO, bangsa. Kita tak menafikan jasa UMNO 60 tahun, 70 tahun, membela negara. Tapi, hari ini mereka tidak ada berdalam UMNO, maki hamun pada UMNO. Itu keadaan sekarang saya. Dan saya lihat sekarang ni dalam keadaan begini, saya juga khawatir dan bimbang. Apabila saya melihat pentas-pentas politik tidak lagi dilihat sebagai satu pentas yang untuk menggapai keyakinan rakyat. Sebaliknya adalah pentas maki hamun. Saya bukan tiap-tiap malam saya mendengar satu demi satu. Macam mana apa yang dilakukan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Samsuri. Ini cerita memanglah bila dah masuk gelanggang, kamu sebagai ketua sekretariat untuk berkempen. Jadi bila kamu terlajak, kamu maki sana, maki sini, kata orang sana, kata orang sini, mulalah orang korek. Siapa kamu? Isu macam rumah, semalam saya dah cerita rumah. Dia menafikan, terpulang, tak ada masalah. Tetapi bila dia diserang, janganlah marah. Tiba-tiba, Allah, ayat-ayat digunakan, saya rasa bukanlah sebagai warga bangsa, bukanlah pemimpin saya. Pemimpin ni, dia kalau nak menegur pun, dengan kiasan. Tidak dengan maki hamun. Tidak mengeluarkan perkataan bodoh. Mana mungkin seorang pemimpin boleh mengeluarkan perkataan bodoh? Bukan sekali, berkali-kali. Saya bila dengar itu, astagfirullahalazim, kenapa begini jadinya? Apakah pentas politik kita hari ini diwarnai dengan ayat-ayat yang begitu bagi saya lah tidak menggambarkan sebagai bangsa yang berbudaya. Ini bagi saya lah keadaan begitu. Sebab itu wajarlah, sewajarnya semalam Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri mesyuarat dengan semua 19 buah parti dalam gabungan Parti Perpaduan, saudara, di Berjumpa UMNO jam 8 malam semalam. Dan selepas mesyuarat itu dah ditetapkan pembagian kursi dan sebagainya yang akan diumumkan pada 21 Julai nanti, saudara. Dan beliau mengeluarkan kenyataan bahawa kali ini katanya beliau memberi amaran terakhir. Tidak ada lagi sebarang kebenaran bagi mereka untuk memainkan isu-isu yang berkaitan dengan 3R. Apa itu 3R? Royalties, religions, races. Sesiapa saja yang menyentuh soal istana, maka mereka pasti akan diambil tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebab itu saya dengar masih ada lagi isu cerita bagaimana kerajaan dibentuk. Ada pihak mengatakan mempertikaikan apakah ini titah tuanku dan sebagainya. Kenapa nak diheret istana dalam politik? Saya melihat benda begini mendedahkan mereka boleh diambil tindakan. Saya cakap terus terang, saya ada lebih 3-4 orang
penceramah dan pakar-pakar kempen dari sebelah sana dah mempertikaikan keabsahan kerajaan hari ini. Jadi kesan daripada itu mereka boleh diseret ke dalam saya. Jangan main-main. Saya dah cakap, saya ingat 1 minggu, 2 minggu dulu. Seminggu dulu. Saya kata negara masih mempunyai Akta POTA. 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 Prevention Ordinance. Untuk mencegah ini keganasan yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 2015. Akta itu tidak berubah. Walaupun tidak dilaksanakan, tidak dijalankan sepanjang kerajaan pimpinan Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin ataupun Ismail Sabri, tapi kekal, ada. Bila saya nampak begitu, sebab semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan secara jelas bahawa ini amaran terakhir daripada kerajaan kepada mereka yang menggunakan isu 3R. Berhati-hati saya. Begitu juga dengan isu agama. Betul, anda seorang ustaz, pakar, pandailah, berbicaralah agama. Tapi harus berhati-hati. Kalaulah kenyataan anda itu dilihat boleh menyelewengkan ummah, maka anda juga tidak terkecuali akan diambil tindakan. Dan yang terakhir sekali, iaitu isu-isu yang berhubung kait dengan kaum. Negara kita ni harmonis, saudara. Takkan kita nak hancurkan negara kita, keharmonian negara kita ni, hanya kerana 6 buah negeri mengadakan persidangan pemilihan pilihan raya negerinya. Jangan begitu, saudara. Kita tak mampu menggadaikannya. Dan saya mengingatkan pada teman-teman, pemain-pemain politik, berhati-hati waktu nak berkempen. Sebab saya bimbang, saya akan kehilangan teman-teman yang kerana mereka akan dijaring di belakang jeriji besi atas perbuatan mereka sendiri. Saudara, tak payahlah. Saudara ini seli-seli. Jangan bergaduh. Saya harap teman-teman dalam laman saya ni jangan kita bergaduh, sebab kita juga boleh dikenakan tindakan. Saudara, ini kita dok cakap pumpang-pumpang dalam ini juga akan dilihat boleh diambil tindakan. Jaga-jaga, saudara. Sebab Perdana Menteri telah pun memberi amaran. Saudara. Sebab itu banyak orang bertanya dengan saya. Ramai kawan-kawan telefon berjumpa dengan saya, ajak makan tengah hari, bertanya, apakah, ini soalan sedap, saudara, jikalah sesuatu dalam pilihan raya 6 buah negeri nanti, bahawa gerombolan Perikatan Nasional menang negeri itu, menang negeri ini, yang ini kalah dan sebagainya, apa akan jadi pada kerajaan Madani, pimpinan Datuk Anwar Ibrahim? Saya kata tak ada apa-apa. Menang pun dia tetap kekal Perdana Menteri, kalah pun dia tetap Perdana Menteri. Jadi yang kita ni yang orang kata pedor sangat ni, kenapa? Nak sangat-sangat. Mesti dipertahankan. Contohnya macam kerajaan ni Kedah, mesti kita pertahankan to the fullest. Cuma tak mengatakanlah biar apa dia kata ini, orang kata apa, saya nak cakap takut terlajak. Dalam apa cara sekalipun, kerajaan Kedah, kerajaan Terengganu, Kelantan mesti kita pertahankan. Hebat. Dapat apa? Saya nak tanya pada anda, apa yang anda akan dapat? Apakah kerajaan negeri itu dapat terus berkembang? Saya kata tak ada masalah, biasa aja. Apakah ia akan menggugat? Sebab saya lihat dalam 3-4 tulisan ataupun pencerahan dalam media sosial mengatakan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim tergugat kalau pilihan raya negeri ini kalah. Saya kata tak ada. Tidak berlaku. Lihat sendiri semalam, saudara. Apabila selesai saja musyarat 19 buah parti, menurut Datuk Anwar Ibrahim, dia kata kerajaan perpaduan utuh, kekal hingga akhir penggal. Jadi jangan buang masa lah. Begitu juga kenyataan daripada Abang Johari, Premier Sarawak. Beliau menjelaskan sehingga saat ini, dan kerajaan Sarawak, wakil-wakil rakyat Sarawak tetap bersama dengan kerajaan perpaduan. Begitu juga dengan kenyataan Haji Ji daripada Sabah. Saudara, kalau itu berlaku, katalah, ini kata, saudara, kalau adalah calon-calon UMNO yang kalah ini menyebabkan ada kalangan ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO yang 10 orang telah, saudara, menyeberang dan sebagainya. Ia tidak memberi apa sebarang makna pun. Nothing going to happen, saudara. Malahan bila mereka melihat apabila MIC, MCA tidak bertanding, bahawa Barisan Nasional akan runtuh. Saya kata runtuh tang mana? Kerana dengan jelas malam wakil daripada MCA, MIC pun ada. Bukan tak ada.
Dan mereka tahu kalau mereka bertanding pun, kawasan mana? Kalau mereka bertanding kawasan Melayu, majoriti pengundi Melayu, mereka sudah melihat pola-pola politik sekarang ini, mereka tidak mahu terjebak dalam politik perkauman. Jadi biarlah dulu, dan mereka sedang membina semula kekuatan MCA, MIC di peringkat akar umbi. Jadi sebab itu mereka mengambil keputusan tak nak bertanding. Biarlah kali ini UMNO masuk gelanggang sepenuhnya. Dan selama ini orang UMNO yang anda tuntut mestilah calon itu mesti calon Melayu semua. Sekarang ni calon UMNO. Apa alasan sekarang? Apa alasan yang anda nak menolak calon-calon yang turun oleh UMNO? Kalau anda mengatakan calon itu korupsi, sekarang ni muka-muka baru. Tang mana anda nak memangkahnya? Tang mana anda nak menongkah? Calon-calon baru yang akan diturunkan. Bukan yang comot-comot yang dulu. Sebab kebanyakan mereka yang berada di anjung kuasa satu ketika dahulu sudah pun tersingkir daripada UMNO. Dan mereka sekarang ni berada di sebelah sana. Kalau anda menyokong orang sebelah sana, retinya apa yang anda cakap selama ni, mahukan UMNO ini biarlah pemimpinnya, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang jujur, wajah baru. Bila pilihan raya kali ini, UMNO menurunkan muka-muka baru. Apakah anda menolak dan nak ikut sebelah sana? Terpulang. Sebab itu saya kata kita dalam politik ni kita biar matang. Saudara, jangan buat sembarangan, asyik dia bercakap situ. Sekarang apa yang dinyatakan, okey, kepada ini khusus kepada teman-teman yang begitu bersimpati dengan Datuk Seri Najib. Saya juga bersimpati dengan beliau. Tapi apabila mereka mengatakan kali ini tak nak mengundi. Kenapa? Kerana Datuk Najib tak dilepaskan. Tak nak menyokong Pakatan Harapan. Kerana Datuk Seri Najib tidak dibebaskan. Saudara, berfikirlah secara matang. Kalau anda tidak menyokong UMNO Barisan Nasional, apakah anda fikir Datuk Seri Najib akan dibela oleh Perikatan Nasional? Apakah puak-puak yang bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin itu yang mahu membebaskan Datuk Seri Najib? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Sebab mereka lah orang ni yang menuduh. Jangan lupa, saudara, apa kata Tan Sri Muhyiddin? Datuk Seri Najib perompak, penyamun, kleptokrat. Jangan lupa, saudara. Jadi adakah mereka akan membela beliau? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Jadi orang itu yang nak sokong, sanggup mana tinggalkan UMNO. UMNO masih lagi berusaha. Apa yang dilakukan oleh Datuk Saifuddin Nasution? Sudah mula memberkas seorang demi seorang yang ada hubung kait dengan YNDB. Ini bagi saya adalah untuk merongkai permasalahan YNDB. Takkan orang nak tengah buat berusaha ni, tiba-tiba nak terhukum. Kenapa kita nak buat mengikut emosi kita? Kenapa kita nak tunjuk bahawa kita ni konon-kononnya, kita lah memegang kuasa segalanya. Sehingga kita sanggup menongkah segala cara-cara, hala cara bagi mahkamah. Tak bolehlah begitu, saudara. Sebab itu saya kata, mesti bertenang. Kalau memenangkan Perikatan Nasional, retinya lagi lama lah anda-anda supaya Datuk Seri Najib disimpan ke dalam. Ini kena jelas, saudara. Saya bila tengok penjelasan begitu, astagfirullahalazim, kenapa begitu sekali fikiran? Ada anak muda. Kami tidak akan menyokong Pakatan Harapan. Kami akan beri undi pada Perikatan Nasional. Silakan. Kerana anda menyokong orang yang mengheret Datuk Seri Najib ke dalam. UMNO tak ada pun buat Datuk Seri Najib. UMNO membela. Tapi pembelaan kita kalah. Nak buat macam mana? Saudara, orang yang tiap-tiap hari tutuh kata macam-macam Najib dengan gelaran kleptokrat lah, penyompak, rompak, penyamun, penyangak. Mereka berada sebelah sana. Jangan lupa ingat balik kenyataan Tan Sri Muhyiddin, kenyataan Dr. Mahathir. Mereka ini yang pimpinan. Waktu lepas saja pilihan raya, waktu nak menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional, itulah yang dimainkan oleh mereka. Malahan sampai sanggup nak membunuh UMNO. Bila kita dengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia tak betul, maka ini pimpinan Perikatan Nasional boleh saman. Dr. Mahathir boleh ambil tindakan mahkamah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mengatakan bahawa Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin apa semua nak membunuh UMNO, nak mengharamkan UMNO. Ini kenyataan seorang Perdana Menteri, saudara, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Sebab itu kita berhati-hati. Saudara Isyam Rahman. Sebab saya kata, bagi saya lah, kita bertenang dulu. Bertenang. Ada ruang kalau boleh kita. Memang kita tidak menafikan jasa Datuk Najib begitu besar pada negara. Betul, saudara. Tapi tidak boleh kita nak campur tangan hukum. Apa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia tidak akan mahu
elemen politik mencampuri soal mahkamah. Biarlah dulu. Sekarang ni satu persatu lah kita huraikan. Bagi saya, saudara Mak Yusof Osman ke apa, saya tidak mahu menjatuhkan hukuman, saudara. Sebab itu, dalam keadaan hari ini, Presiden UMNO menyatakan kita harus mendepani ataupun menghadapi pilihan raya di 6 buah negeri ini sebaik mungkin secara suasana yang harmonis. Ini kita peganglah, saudara. Jadikan ini pegangan. Jangan dijadikan pilihan raya yang ke-6 ini, saudara, satu suasana berantakan. Lihatlah negara jiran, apa berlaku di Thailand, apa berlaku di Myanmar. Saudara, semalam saya dah melaporkan kedudukan di Indonesia. Kita mahu kalau boleh negara kita ni mengamalkan demokrasi tulen yang kita berlapang dada, saudara. Saudara Ion Skyrock dia kata, selesaikan dulu musuh bosku itu. Itu yang penting. Cuma saya sekarang ni bertanya, timbul persoalan di hati saya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim khususnya, bila beliau mengatakan bahawa berderet akan berada di mahkamah. Bawalah sekarang, jangan tunggu lama. Banyak orang mengatakan kepada saya, beritahu kononnya, saudara, ini konon, bahawa mungkin kerajaan hari ini tidak mahu ambil tindakan kerana tidak mahu dilihat zalim, tak mahu dilihat mewujudkan simpati pada Parti Perikatan Nasional. Saya kata soal siapa salah lah. Apa ada masalah? Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri, kalau tengok mereka sudah tak betul. Kalau berlaku ada kebejatan, adanya rasuah, seret. Jangan tunggu lama-lama, orang kata. Benda sekarang ni tunggu lagi lama. Ikan, peribahasa mengatakan, ikan yang busuk tu kalau simpan dalam peti ais pun, satu peti ais pun jadi busuk. Saya dah bercakap tadi bagaimana berlaku di Terengganu. Isu tanah, apa cerita di Kelantan. Isu air, apa berlaku di Kedah. Bukan tak ada isu. Kalau ada isu, korek. Saya tidak mengatakan, kalau awak UMNO ni disimpan. Tak boleh. Kalau ada dilakukan oleh warga UMNO sekalipun, silakan. Malahan, mereka yang sekarang ni berada di pentas politik, sebenarnya mereka juga sedang berada di buru ketakutan. Sebab itu, mereka merasakan caranya adalah dengan mewujudkan mereka mampu untuk berkuasa kembali. Jadi, dengan ada kuasa ni, maka disembunyikanlah segala kebejatan yang dilakukan. Mungkin, saudara. Ini yang mereka melihat kuasa politik. Saya rasa ini salah. Kalau anda mahu mendapat kuasa hanya semata-mata untuk mengizinkan segala kebejatan, segala tindak langkah, tindak laku anda dalam percaturan politik, anda mengayakan diri sendiri, anda melakukan rasuah, anda mengkhianati rakyat, anda merampok harta rakyat. Kemudian anda nak tutup dengan punya kuasa. Aku wakil rakyat. Aku Perdana Menteri. Aku Menteri. Ini saya salah lah. Salah. UMNO ni apa-apa. Politik, saudara, bukanlah perisai untuk membenarkan, mengizinkan siapa saja untuk melakukan kebejatan. Sebab itu saya tengok kawan-kawan yang berkempen dan sebagainya. Saya kata pada-padalah nak berkempen. Janganlah kita juga terikut-ikut. Hanya kerana nak memenangkan orang yang anda sokong, maka anda makin hamun pimpinan yang ada hari ini. Betul, saya tahu. Kawan-kawan, 5-6 orang dah menyokong Perikatan Nasional. Sokonglah, tak ada masalah. Nyatakan apa yang mahu dibawa. Bukan mencerita keburukan. Siapa yang bersikap maksum di dunia ini, saudara? Siapa? Tunjukkan kepada saya selain daripada Nabi Muhammad SAW yang bersifat maksum, tunjukkan kepada kita. Tak ada, saudara. Banyak orang kesilapan demi kesilapan. Jadi, jangan kita tunjukkan orang punya aib kerana nak menutup aib pimpin mereka. Dan saya tahu kadang-kadang mereka kena melihat ada bayaran tertentu. Sebab itu ada keluar perkataan macai dan sebagainya. Ini juga salah. Ini sudah menyanggah prinsip demokrasi. Nak berkempen-berkempenlah. Saya lebih suka kalau mendengar bahawa apa yang mereka nak lakukan. Saya juga tak bersetuju kalau ada pemimpin UMNO yang bercakap dan makin hamun pemimpin sebelah sana. Alhamdulillah setakat hari ini pimpinan UMNO tak adalah sebagaimana kata saudara Siswa Agung Datuk Seri Ashraf Wajdi. Ashraf Wajdi dia menyatakan, dia kata UMNO dengan PAS bersaing ini adalah untuk buat kebaikan, bukan bermusuh akidah. Ini satu
satu saranan yang bagi saya nyata orang yang ada keimanan yang tebal. Persaingan antara UMNO dan PAS adalah ijtihad politik, iaitu perlumbaan untuk melakukan kebaikan, bukan permusuhan akidah Islam ataupun bukan Islam. Demikian dinyatakan oleh Setiausaha Agung UMNO. Saudara, jadi kita masuk gelanggang politik ni bukan untuk menuduh orang tu tak Islam, sokong orang ni kamu bukan Islam, sokong orang ni kamu orang Islam. Itu bukan caranya. Cukup-cukuplah kita bermasalah dalam soal-soal begini, saudara. Saya merasakan dalam keadaan begini tak perlulah kita sampai ke tahap untuk menggadaikan tentang kedudukan suasana politik. Saya nak beri penjelasan, ini dapatan saya. Ayat ni saya seronok, saudara. Cuba kita dengar. Sebab dalam keadaan sekarang ni, nujum masih ada lagi saya. Ini nujum. Nujum politik di Kelantan. Sedap, saudara. Kerana ramalan nujum di Kelantan katanya, daripada 45 kerusi Dewan Undangan Negeri di Kelantan, maka PAS cuma mampu dapat 26 kerusi saja. Macam mana pula orang mengatakan boleh dapat sapu bersih? Dan Pakatan Harapan Barisan Nasional 19 kerusi. Kalau ini benar-benar terjadi, saya katakan, siapa saja yang mentadbir. Kalau UMNO dapat 26, PAS dapat 19, ini satu persaingan yang hebat, yang baik untuk rakyat di Kelantan. Begitu juga, kalaulah PAS menang 26 kursi dan UMNO ada 19 kursi, juga baik untuk rakyat kerana berlaku check and balance. Saudara, sebagai untuk satu suasana check and balance dalam kerajaan negeri. Tidaklah nanti kalau 40 orang, saudara, tinggal 5 saja sapu bersih. Jadi ini bagi saya, ini akan menunjukkan suasana yang tidak baik untuk pentadbiran negeri itu. Kalau betul-betul 26, PAS 19, UMNO Barisan Nasional, jadi katanya UMNO kena cari lebih kurang dalam 5 je lah, 5-6 kursi lagi untuk mentadbir. Bagi saya, lagi rapat lagi baik. Sebab semua dalam keadaan berjaga-jaga dan berhati-hati. Tidak lagi mereka bebas untuk melakukan tindakan, kata orang, suka mak bapak dia lah. Itu keadaan, saudara. Katanya, ini kata saya ya, bukan kata saya, yang saya dapatan saya, ramalan Tok Nujum. Selepas sidang Dewan Undangan Negeri di Kelantan nanti. Ini Kelantan saya. PAS, Perikatan Nasional katanya boleh menang di Dun Temangan, Dun Melo, Dun Pancu, Dun Pasir Pekan, Dun Kijang, Dewan Undangan Negeri Kaduk, Dewan Undangan Negeri Jelawat, Salo, Pasir Tumbuh, Pengkalan Pasir, Dewan Undangan Negeri Limbungan, Tanjung Mas, di Gaal, Air Lanas, Selising, Pulai Condong, Gucil, Manik Urai, Demit, Pengkalan Kubu, Kelaburan, Semerak, Kuala Balah, Gual Periuk, Meranti dan Kelaburan. Katanya, saudara. Dan kita tengok pula bagaimana di pihak Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, saudara. Katanya untuk Barisan Nasional ada 19 kursi. Di PAS dapat 26, UMNO Barisan Nasional 19 kursi. Katanya, saudara. Iaitu Dun Negeri. Ini memanglah pun, saudara, kawasan Gua Musang tu memanglah satu kawasan yang dari dulu lagi. Dun Negeri, Palo, Galas. 3 Dewan Undangan Negeri di Gua Musang itu memanglah merupakan kubu dari dulu lagi, saudara. Dulu dipanggil Ulu Kelantan, saudara. Ini bawah pimpinan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Dun Nanggiri, Dun Palo, Dun Galas. Kemudian M4, Doa Bung, Bukit Bunga. Ini di Jeli, saudara. Bukit Bunga, di Kemuning, Mengkebang, Semerak. Yang ke-9, Gual Ipoh. Yang ke-10, Dun Kemahang. Kemahang ni rasanya di mana ni ya? Di Kok Lanas, Apam Putra, Kota Lama, Bunut Payung, Cempaka, Wakah Baru, Kemuning, Cetok dan Tendung. Ini Cetok dan Tendung ni rasanya di kawasan Pasir Mas. Ini keadaan, saya. InsyaAllah, kalau ini berlaku, maka sidang Dewan Undangan Negeri di Kelantan pasti akan menjadi tumpuan dan akan terlahirlah pembaruan dan perbahasan yang berkualiti demi pembangunan negeri Kelantan. Saya rasa begitu, saya. Jadi sebab itu warga di Kelantan
kena bijak dalam menentukan sikap dalam pilihan raya kali ini. Jangan bagi semua menang semua begitu. Siapa nak bawa check and balance? Siapa yang mahu melakukan secara tadbir urus yang benar-benar dalam keadaan check and balance. Check and balance dalam bahasa Melayu apa? Saya lupa. Untuk kepentingan rakyat. Saya berharap sama ada UMNO menang pun dalam keadaan begitu ataupun PAS menang begitu pun, biarlah ada jumlah. Bukan berarti. Itu sekarang saudara. Saudara Mat Sepana dia kata hidup UMNO. Saudara Ion Skyrock dia kata mana yang 600 bilion ringgit. Sabar saudara. Ya, semak imbang saudara Muhammad Hashim. Terima kasih. Supaya ada berlaku sembang imbang. Satu semak imbang agar pentadbiran tidak boleh buat suka-suka dia. Ini tidak. Kerana mereka merasakan mereka ramai, apa saja dibawa ke Dewan Negeri itu lulus. Dalam sistem demokrasi, kalau Dewan Negeri dah luluskan, tak boleh nak buat apa. Itu keadaan saya. Sekarang ni bila ada semak imbang yang baik, ramainya sama ada pembangkang ataupun kerajaan, tentu baik. Macam sekarang. Parlimen kita melihat sekarang saya 74 daripada Parti Perikatan Nasional. Dan dengan begitu keadaannya saudara, maka kerajaan lebih berhati-hati. Cuma kita mengharapkan pilihlah calon-calon wakil rakyat yang diyakini mampu memperjuangkan soal rakyat. Jangan jadikan rakyat itu hanya sebagai modal untuk dilacurkan untuk kamu menggapai kuasa. Jumpa lagi besok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.